Malaysia di landasan tepat untuk bergerak ke hadapan. Berita Tengah Hari edisi Rabu 9 Ogos, saya Hazel Desmond. Perdana Menteri berkata Malaysia di landasan tepat untuk bergerak ke hadapan. Ini terutamanya dalam pembangunan ekonomi. Menerusi Facebooknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pelbagai langkah berkaitan dasar kerajaan kini sedang digerakkan. Untuk itu, beliau menyeru rakyat bersatu menyokong kerajaan perpaduan demi kestabilan dan menjayakan usaha memperkasa ekonomi rakyat. Tegas Perdana Menteri lagi, negara ini mesti diselamatkan daripada pihak yang berdegar-degar berbicara soal bersih, namun realitinya jauh bertentangan. Malah kuasa yang diamanahkan harus ditumpu kepada pemberkasaan hak dan ekonomi rakyat. Usaha membasmi kemiskinan negara akan melibatkan seluruh jentera kerajaan persekutuan dan negeri. Perdana Menteri berkata langkah itu bagi memastikan matlamat tersebut dapat segera dicapai. Malaysia ini bukan negara miskin. Minyak, gas, kelapa sawit, industri, macam mana lagi di Negeri Sembilan pun banyak. Tetapi kadang-kadang tak diagihkan begitu rupa. Yang dihebohkan kadang-kadang orang Sabah, Sarawak bising ini sebab dia rasa pengagihan itu tidak adil. Sebab itu dalam belanjawan madani yang pertama bulan lalu, saya katakan tak ada pilihan. Kita kena bantu kerana ini janji kita sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Keutamaan kita masalah kemiskinan. Sebab itu kita noktahkan kemiskinan tegak tahun ini juga. Pasukan petugas khas ditubuhkan bagi projek penyelenggaraan kuartus, premis dan fasiliti agensi bawah Kementerian Dalam Negeri KDN. Ketua Setiausaha KDN Datuk Ruji Ubi memaklumkan ia bagi memastikan projek-projek yang diluluskan dapat segera dilaksana. KDN menerima peruntukan RM200 juta bagi pelaksanaan fasa 1 projek berkenaan. RM98.72 juta daripadanya diperuntukkan kepada PDRM, RM41 juta untuk Jabatan Penjara Malaysia dan RM31.29 juta untuk Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Jabatan Imigresen Malaysia pula diperuntukkan RM19 juta, sementara Maritim Malaysia RM10 juta. Sehingga Sabtu lalu, 640 projek telah diluluskan dengan 90.1% daripadanya sedang giat dilaksana. Baki 9.9% lagi di peringkat perolehan. Perdana Menteri juga telah mengumumkan peruntukan tambahan RM200 juta bagi kerja-kerja pembaikan kuartus, premis dan fasiliti di bawah agensi KDN Fasa 2 pada 15 Julai lalu. Gerak kerja pelaksanaan projek di bawah kelulusan Fasa 2 ini sedang rancak dimulakan dan dijangka siap selewat-lewatnya Disember ini. Bermula hari ini, kadar skim subsidi harga padi SSHP dinaikkan kepada RM500 per metrik tan. Sebelum ini, kadarnya RM360 per metrik tan. Perdana Menteri ketika mengumumkan berita baik itu semalam menyatakan kenaikan kadar itu merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Menerusi kenaikan kadar SSHP, pesawah akan menerima sekurang-kurangnya RM1,700 per metrik tan. Kenaikan kadar SSHP yang diumum Perdana Menteri disambut baik. Ia diakui dapat menambah pendapatan mereka selain meningkatkan pengeluaran padi. Membantulah pesawah-pesawah kita dapat selain dapat menambahkan lagi pendapatan dan mereka dapat meningkatkan lagi lah hasil-hasil padi, busa untuk meningkatkan hasil padi. Sebab 1 tan perbezaan yang lepas adalah RM140. Jadi kalau dia dapat 1 hektar, dia boleh dapat 4 ke 5 tan per hektar. Bermakna perbezaan tu hampir dekat RM1,000 lah untuk perbezaan untuk 1 hektar. Terima kasih BPK dengan LPP, kerajaan bagi kita subsidi tinggi. Boleh membantukan kita sawah ke ketinggian. Terima kasih.
Bagi saya bila naikkan kadar subsidi ni, kita akan jadi memberi semangat jugalah dekat kita sebagai pengusaha ni untuk meningkatkan lagi hasil padi tu kan. Sebab bila kita tingkatkan hasil padi, bertambahlah lagi subsidi yang kita akan dapat. Saya sebagai penanam padi di Kampung Kuala Kepis mengucapkan terima kasih di atas bantuan kerajaan yang menambah subsidi padi untuk kami mengusahakan lebih gigih dan bersemangat. Mudah-mudahan mendapat hasil yang tinggilah. Komuniti pesawah di Kedah menyifatkan kenaikan kadar SSHP dapat membantu mereka mendepani peningkatan kos pengeluaran padi. Kami mengucapkan terima kasih kepada kerajaan perpaduan kerana menaikkan harga subsidi daripada RM360 kepada RM500 per tan. Jadi kami merasa syukur dengan kenaikan tersebut dan dapat membantu meringankan beban menangkan pertanian menanam padi ini menanggung kos yang tinggi dalam suasana sekarang. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, Kerajaan Madani yang prihatin menaikkan harga padi untuk petani-petani. Dan ini pula reaksi susulan pelaburan tambahan €5 bilion yang dibuat Infineon Technologies AG bagi kemudahannya di Kulim, Kedah. Pengarah Ghazali Syafiq Executive Enhancement Program Universiti Utara Malaysia, Dr. Kamarul Azman Khamis berkata, ia bukti keyakinan syarikat dari Jerman itu terhadap dasar pelaburan Kerajaan Perpaduan. Beliau berkata dasar pelaburan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat konsisten dan mesra komuniti perniagaan. Impak positifnya para pelabur terutama dari luar negara semakin yakin untuk melabur di negara ini. Kalau tidak, mana mungkin mereka ingin melabur di negeri Kedah. Keyakinan ini juga kalau kata pelabur asing boleh yakin kepada negara kita, khususnya Perdana Menteri Malaysia, kita juga sebagai rakyat harusnya menyokong kerajaan perpaduan, kerajaan yang sedia ada pada hari ini. Mudah-mudahan kerajaan yang ada pada hari ini terus sustain, terus harmoni, terus saksama demi membantu rakyat di negara Malaysia khususnya. InsyaAllah. Infineon Technologies AG merupakan penyedia penyelesaian semikonduktor dan peneraju utama global dalam sektor berkenaan. Syarikat itu telah mengambil langkah selanjutnya untuk membentuk industri dengan mengembangkan kemudahannya di Kulim. Ini termasuk membina loji fabrikasi kuasa silikon karbida SiC 200mm terbesar di dunia dalam masa 5 tahun akan datang. Langkah itu bakal mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi selain meletakkan Malaysia sebagai pendahulu dalam memacu teknologi hijau. Perkembangan PRU DUN ke-15. Kesemua calon dan jentera parti bertanding giat mendekati pengundi di kawasan masing-masing sebelum tempoh kempen berakhir 11.59 malam 11 Ogos ini. Wartawan Firdaus Mokhtar melaporkan bagi calon Pakatan Harapan di DUN Gurun Kedah, pengundi muda antara kelompok sasarnya. Firdaus, boleh kongsikan apa aspirasi beliau di sana? Baik, Gurun merupakan satu lokasi tumpuan anak muda yang mempunyai sektor perindustrian, automotif dan petrokimia serta pelancongan kaki Gunung Jerai yang dikenali Jerai Geopark. Selain itu juga mempunyai Institut Latihan Kemahiran Langkah Suka InSkill, Institut Kemahiran Mara IKM Sungai Petani, Kolej Vokasional Sungai Petani 2 yang tidak jauh dari sini. Ini selaras harapan Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terus komited bagi memperkasakan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET yang di kalangan pelajar serta anak muda. Kita ikuti reaksi mereka yang sempat saya temui. Dia berapa tahun dah belajar ni? Dekat 2 tahun. Baru belajar apa ni? Otomotif. Buat apa otomotif belajar? Belajar kereta. Cak awal. Dengan ada kemahiran ni tak? Dia belajar ni ke?
apa cita-cita adik mungkin ada harapan nak buka rally ke betul-betul macam mana? Kalau boleh nak jadi bos lah, komen kan. Boy. Peluang tu macam mana? Dah tak belajar dah kat 2 tahun dah kan? Apa yang dapat sekarang di sini? Apa dah? Kemahiran lah. Kemahiran baiki benda hak wasak awak. Dapat ilmu lah. Dulu ni kami habis SPM, dia minta belajar kat lain tak dapat. Kali ni kami dapat tawaran. Jadi ke depan macam mana? InsyaAllah nanti boleh buka bengkel ni raya. Baguslah masuk kemahiran ni. Kok boleh dapat kerja nanti senang. Susah sikit tu injek auto lah. Sementara itu, calon PH Firdaus Johari yang ditemui, usaha itu merupakan satu manifesto yang dijanjikan memberi tumpuan kepada TVET sekaligus berkelayakan menyertai program My Future Job Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang akan memberi manfaat khususnya kepada pengundi di Dun Gurun ini. N22 ini beliau juga akan bertembung 1 lawan 1 dengan calon PN Badro Bakhtiar, bekas pemain Kedah dengan seramai 40,813 pemilih yang jadi penentu pada 12 Ogos ini. Firdaus, terima kasih. Sementara itu, pengundi di Dun Jawi, Pulau Pinang berharap individu yang bakal menjadi wakil rakyat mereka komited menyelesaikan isu setempat demi kebajikan rakyat. Kita nak pemimpin yang bercakap bagus dan bersanggup sentiasa menolong masyarakat di kawasan saya. Semasa banjir dan juga masalah-masalah tanah seperti kuil kami dan juga masalah-masalah penduduk di sini. Yang mana-mana yang kena buat, benda yang mungkin orang panggil buat, kita semua kena buat pasti sama kita orang lah. Itu saya yang minta apa bantuan kita tanya, dia kena buat lah. Pemilih berdaftar di Dun Jawi berjumlah 36,602. Dun tersebut menyaksikan persaingan 1 lawan 1 antara calon Pakatan Harapan Eng Moi Lee dengan calon Perikatan Nasional Koh Tian Yu. Dan seterusnya kita bersama wartawan Samsia Samsi untuk berkongsi persediaan pasukan bomba menjelang hari pengundian PRU Dun ke-15 Sabtu ini. Samsia, kongsikan bagaimana kesiapsiagaan bomba untuk memastikan keselamatan awam. Baik, terima kasih Hazel. Saya kini berada di Dewan MPAJ Pandan Indah dan untuk makluman anda, ketika ini Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor sedang melaksanakan pemeriksaan menghapus bahaya kebakaran di pusat penjumlahan undi di sini bagi N21 Pandan Indah. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, saya kini bersama-sama dengan penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Wan Mat Razali Wan Ismail selaku pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Tuan, mengenai persediaan dan persiapan untuk PRU Dewan Negeri Selangor ini, boleh Tuan jelaskan? Okey, terima kasih Samsia. Kita sekarang berada di pusat penjumlahan undi rasmi N21 Pandan Indah, di mana tugas-tugas bomba kita laksanakan pemeriksaan terhadap semua premis yang jadi tumpuan utama, terutamanya pusat penjumlahan rasmi undi, di mana kita akan membuat pemeriksaan secara detail terhadap sistem-sistem kebakaran, pencegahan kebakaran yang berada di bangunan, setiap bangunan di lokasi yang kita telah kenal pasti. Kita akan laksanakan pemeriksaan secara terperinci lah, termasuklah pintu keluar keselamatan, lampu keluar, tanda keluar keselamatan. Maknanya tempat-tempat yang kita kena pasti ni, pintu keluar keselamatan terutamanya tidak boleh dihalang, ya. Kita juga ambil kira dari segi akses keluar masuk jentera bomba jika berlaku apa-apa kecemasan lah. Dan kita akan pastikan setiap perkakasan pencegahan kebakaran yang terpasang di bangunan berfungsi dengan baik, ya. Seperti mana
pilih bomba, alat pemadam api, dan selalunya kalau Dewan di Pusat Penyembelahan Undi ini terdapat juga hose rail, sistem hose rail yang dikawalkan secara automatik kalau bergerak, berfungsi apabila berlaku kecemasan lah. Mana siapa-siapa pun boleh gunakan alat kecemasan ini di samping sebelum tunggu kedatangan pihak bomba. Harapan Tuan semasa hari mengundi pada Sabtu ni? Harapan yang tinggi kita minta daripada semua masyarakat di tempat lokasi-lokasi jadi tumpuan ini supaya menjaga keselamatan, terutama dari segi laluan keluar masuk. Yang penting laluan keluar masuk jentera bomba itu sendiri jangan dihalang, dan pintu-pintu keluar keselamatan tu jangan dihalang lah, sebab kita telah pastikan perkakasan peralatan kebombaan yang ada di setiap bangunan ini telah berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuan. Dan untuk makluman anda, kerusi N21 Pandan Indah menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara calon Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Parti Demokratik Malaysia dan juga calon bebas. Dan setakat itu saja laporan daripada saya. Kembali kepada Hazel. Samsia, terima kasih. Sementara itu di Negeri Sembilan, Alif Ashraf Kamano melaporkan perantau sudah mula pulang secara berperingkat untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi di kawasan masing-masing Sabtu ini. Tempahan tempat-tempat penginapan termasuk hotel mula bertambah. Alif, mungkin boleh kongsikan apa yang menarik perhatian Alif mengenai trend tempahan di sana? Ya, baik, terima kasih. Saudara, tempahan penginapan hotel di Negeri Sembilan khususnya di kawasan Port Dickson yang merupakan kawasan tarikan pelancong terkenal di negeri ini dijangka akan meningkat menjelang hari mengundi beberapa hari sahaja lagi. Dan kini saya bersama-sama dengan pengerusi Persatuan Hotel Negeri Sembilan, Encik Aziz Hassan. Assalamualaikum, Encik Aziz. Waalaikumsalam. Baik, Encik Aziz, mungkin Encik Aziz boleh kongsikan lebih jelas mengenai mungkin ada peningkatan di hotel, khususnya hotel DPD ini, dan mungkin Encik Aziz juga boleh sharekan sasaran peratusan menjelang hari mengundi pada Sabtu ini. Okey, saya anggarkan penampahan kalau ikut trend-trend lah yang sebelum-sebelum ni, Pilihan Raya ni, di PD ni memanglah tempat tumpuan pelancong. Jadi dia punya trend sekarang ni saya anggarkan ramailah daripada luar daripada Negeri Sembilan akan balik mengundi, dan kita haraplah ikut trend-trend dulu ni, kebanyakan sekarang ni yang pengundi-pengundi dari luar Negeri Sembilan akan balik, terutama sekali di PD ni, diorang akan buat tempahan pada akhir-akhir lah, kemungkinan hari Khamis ke hari Jumaat, dan diorang akan buat tempahan. Baik, Encik Aziz, kita tahu dalam musim-musim seperti ini akan ada pihak yang tidak bertanggungjawab mereka menjadi ejen jualan hotel palsu, dan mungkin dari pihak Tuan sendiri ada pemantauan yang rapi ataupun langkah-langkah untuk kita cegah benda ini terjadi. Saya punya nasihat, ini pun bukan saja pilihan raya. Sebelum pilihan raya pun berlaku. Scam-scam ni dah banyak lah. Hotel-hotel 5 bintang pun kena di Port Dickson ni. Jadi saya syorkan buatlah tempahan sebaik-baiknya terus kepada hotel-hotel yang registered di Port Dickson ni. Baik, terima kasih Encik Aziz. Saudara, untuk pengetahuan anda, bagi pengundi di ke-55 DUN itu melibatkan 109,818 pengundi di bawah Parlimen P132 Port Dickson ini. Juga terdapat 5 DUN iaitu N29 Cuah, N30 Lukut, N31 Bangan Pinang, N32 Linggi dan N33 Sri Tanjung. Dan saya rasa setakat itu saja perkembangan saya dari Negeri Sembilan Port Dickson. Kita kembali ke Angka Seperi yang di RTM. Kepercayaan kepada Tuhan.
berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Bursa Malaysia dibuka rendah pada ketika dagangan dimulakan. Ia berikutan kekurangan minat pelabur yang dipengaruhi sentimen lemah Wall Street. Indeks FBM-KLCI naik 6.34 mata kepada 1,457.34 mata setakat pukul 12.35 tengah hari tadi. Kaunter saham paling aktif menyaksikan Kelasita susut 1 sen kepada 10.5 sen. Handal meningkat 3 sen kepada 27.5 sen, manakala KNM kekal tidak berubah pada 9 sen. Petronas dagangan pula muncul kaunter saham paling untung naik 22 sen kepada RM22.90 sen. Manakala saham Petronas Gas bertambah 20 sen kepada RM217.38 sen dan HLFG naik 16 sen kepada RM18.82 sen. Dan ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat didorong sentimen berhati-hati pelabur menjelang hari pengundian PRU DUN ke-15. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.57 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.39 dan berada pada 3.19 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.83 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.01 berbanding euro. Manakala berbanding BAF, ringgit didagangkan pada 13.09. Hubungan dua hala yang kukuh antara Malaysia dan India boleh menjadi asas untuk meneroka potensi ekonomi baharu. Ia khususnya dalam bidang ekonomi digital yang akan memangkin hasrat negara menjadi peneraju ekonomi Asia 10 tahun akan datang. India is advancing in the digital economy area, and Malaysia Madani and then also Economy Madani is looking at some of these new frontiers, not the traditional patterns of economic development or manufacturing and industrialization. And so India has gone rapidly into digitalizing their own consumer base. Bincanglah berhidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada, mesti faham mana di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawabannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Sebahagian besar wilayah Jepun termasuk kawasan tengah sedang bersiap sedia menghadapi taufan Kanun yang sedang menghampiri barat daya negara itu. Ribut itu berada kira-kira 160 km jauh daripada Bandar Amami di timur laut Jepun dan sedang bergerak perlahan menuju ke utara.
Menurut agensi meteorologi Jepun, selepas melanda bahagian barat wilayah Nagasaki, taufan Kanun dijangka menuju ke pantai utara Korea Selatan. Curahan hujan antara 300 mm hingga 400 mm dijangka turun hari ini di wilayah Shikoku dan selatan Yushi. Manakala curahan hujan 200 mm hingga 300 mm dijangka di Amami serta Kinki di barat Jepun dan wilayah tengah Toka. Perkhidmatan Shinkansen mungkin akan digantung antara stesen Hakata dengan Osaka bermula Rabu malam sehingga pagi Khamis. China akan mempercepat pembinaan semula rumah yang musnah di utara dan timur laut negara itu serta memperbaiki tanah pertanian. Ia bagi memastikan mereka yang terjejas akibat banjir baru-baru ini boleh pulang ke rumah mereka menjelang musim sejuk. Kerajaan China berkata pihak berkuasa akan mempercepat pemulihan bekalan elektrik dan sambungan telekomunikasi yang musnah. Usaha pembinaan semula sekolah, rumah jagaan dan kemudahan awam lain juga akan disegerakan bagi memastikan pelajar boleh memulakan penggal baharu tepat pada masanya. Institusi kewangan juga akan segera menawarkan kredit dan bantuan kepada petani, perusahaan pertanian dan penternakan di kawasan yang dilanda bencana untuk mempercepat tuntutan pampasan dan meminimumkan kesan ke atas kehidupan rakyat. Lebih 1.5 juta penduduk dipindahkan susulan banjir yang memusnahkan ladang dan bandar di wilayah utara Hebei dan kawasan sekitarnya. Timor Leste umum tidak akan sertai ASEAN sebelum badan serantau itu menyelesaikan krisis di Myanmar. Menurut Perdana Menterinya Shaznana Gusmo, perkara itu dipersetujui bersama Presiden Jose Ramos Horta. Menurut Gusmo, pendirian Timor Leste adalah sama dengan pendirian PB, iaitu ia akan menentukan masa untuk menyertai ASEAN. Gusmo berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Presiden Ramos Horta yang sebelum ini berharap untuk menyertai ASEAN pada 2025. ASEAN secara prinsipnya setuju negara itu menyertainya selepas sedekat ia memohon keanggotaan. ASEAN Blok 10 negara termasuk Myanmar sehingga kini gagal memujuk junta menguatkuasakan Pelan Damai 5 perkara yang dipersetujui selepas rampasan kuasa pada 2021. Susulan itu, pemimpin Myanmar tidak dijemput menghadiri mesyuarat ASEAN. Dan paparan itu mengakhiri berita tengah hari. Saya Hazel Desmond, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.